Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qaba'adu. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fi tarain. Kitab kita pakai muka surat 16. Anak-anak yang dikasihi adalah warak yang tidak kena dengan tempatnya. Warak yang tak kena dengan tempatnya itu membawa juga kepada berbagai-bagai kerugiannya. Ada kalanya membawa kepada tidak sah semayang, seperti tinggal baca ayyuhan nabi, artinya hai nabi, pada tasyahud akhir. Dan ada kalanya membawa kepada ziarah Nabi SAW dengan tidak baca assalamu alaika ya Rasulullah, artinya selamat atas engkau hai Rasulullah. Tak ada kalanya. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia daripada Dia semata masih mengekalkan keberadaan kita atas muka bumi ini. Dia masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meneruskan kehidupan ni. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan nikmat Islam tu diberikan kita keupayaan boleh taat, tinggalkan maksiat. Alhamdulillah. Dibesarkan kita dalam keadaan begitu, dalam masa yang sama disedarkan kita untuk belajar, memahami bagaimana nak menghidupkan hati sanubari kita dengan agama Islam ni. Mengerti kata lain, diberi ke kita nikmat untuk belajar, hidayat untuk mencari guru, diberi kita keupayaan untuk bersungguh belajar dan memahami perjalanan agama supaya benar-benar kita hidup beragama. Zahir kita beragama, batin kita beragama. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita nikmat iman. Itulah lebih berharga daripada Islam. Dengan mana nikmat hati kita sentiasa duk zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keupayaan malam ini hadir solat maghrib berjemaah dan dapat kita berhimpun di perkampungan kita ni untuk meneruskan bacaan kitab daripada Irsyad Jawiyin sempena musim PKP. Macam itulah bahasanya dah. Ada orang PKP ni satu bencana. Kaedah kita diajar dalam syarak, setiap apa yang kita terima, kalau kita belajar betul dengan prinsip diajar oleh syarak, tak ada satu pun bencana, bahkan semuanya adalah nikmat belaka. Jadi sebahagian daripada nikmatnya lah. Maksudnya kalau kena bencana sekalipun, yang satu sudut kita nampak bala, tapi kalau betul cara kita menerima bala adalah nikmat. Nikmat memang nikmat. Bahkan saya duduk ngaji, tutup guru duduk bagi nasihat, dengan apa dia ajar kat kita tu, kita takut lagi dengan nikmat. Pasal nikmat ni membawa pada kufur nikmat. Tapi bila ditarik nikmat, yang itulah sebab kita dapat rahmat, boleh jadi taat. Macam-macam
Allah SWT dia jadikan kerana hidup atas muka bumi ni semuanya ujian belaka. Allah SWT zahir kita ni siapa di sisi dia. Dia buat itu tiada lain melainkan supaya zahir di kalangan kita siapa kita, dan supaya kita boleh belajar macam mana untuk hidup atas muka bumi ni, meneruskan kehidupan ni dalam mencapai cita-cita untuk kenal Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, ibadat kepada Allah Ta'ala. Tanpa belajar dengan sempurna, kita tak tahu matlamat hidup, kita tak tahu macam apa hala tuju kehidupan kita. Tengok orang lain hidup, kita hidup serupa tapi tanpa pengetahuan yang jelas hala tuju yang sepatutnya kita kena faham. Terpesong kita daripada jalan sebenar. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Alhamdulillah dengan dapat kita berguru, jumpa dengan orang yang boleh menunjuk kita pada jalan sebenar ni, kita tahu apa sebenarnya maksud dan pencapaian yang kita kena capai dalam kehidupan kita atas muka bumi ini sebagai tempat berladang balik ke akhirat. Itulah tak lain tak bukan melainkan untuk liya'budun, ay liya'rifun. Terjemah asal daripada surah Zariyat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan bila terciptanya kita sebagai makhluk Allah, sayugianya kita menzahirkan keberhajatan kita hanya pada Allah Ta'ala, melahirkan kesyukuran hanya pada Allah Ta'ala, melahirkan kepujian hanya Allah Ta'ala. Bahkan tak adalah hidup kita, mati kita, ibadat kita, sembahyang kita, apa saja kita buat melainkan semuanya lillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dijadikan kita faham perjalanan hidup ni macam mana nak ke sana, dan antara sebabnya dipertemukan kita dalam majlis yang seumpama ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita nak sambung pembincangan kita yang terdekat mengenai tawasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tawasul tu antara yang berlaku adalah menyeru dan memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nama sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, yang walaupun di antara mereka ni ada yang dah meninggal dunia atau apa yang telah kita bahas lepas, itulah dipanggil tawasul. Tawasul ni dia termasuk dalam macam kalau kita belajar bab qada qadar, doa yadfa'ul bala, doa boleh menolak bala. Birrul walidain tazidul umr, buat baik pada mak bapak boleh menambah umur. Macam tu kita belajar kan. Khutbah Jumaat tadi pun cerita tu tak? Ke tidur dengar khutbah Jumaat? Kan tadi kan? Bahasa dia saya tak setuju sikit. Tak dengan apa? Perancangan Allah Ta'ala. Perancangan Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan Allah Ta'ala. Galat sikit. Allah ketentuannya. Bila merancang ni macam dia rombak balik. Subhanallah. Allah mana ada rombak-rombak ke dia? Semua nisbah pada Allah Ta'ala, hak dia. Apa yang ilmu dia ke kita, iradah dia ke kita, mubram. Sikitlah bahasa yang dipakai. Tu kadang bahaya juga bagi orang tak tentu arah. Kasar sikitlah bahasa tu kan. Untuk menulis khutbah-khutbah gitu. Baca pula orang ramai. Allah. Tahulah. Jadi antara lain nak sebut tu, kita ni Allah Ta'ala dijadikan macam-macam hal. Semua tu tiada lain melainkan matlamat mesti kita capai. Kita mesti capai. Allah, hak dia nak takbir ke mana. Semestinya pentadbiran dia kemas kan? Teliti. Ada yang tersurat, tersirat. Kita yang kena belajar apa tersurat, tersirat.
Bahkan telah diajar oleh Nabi SAW, sahabat, tabi'in, para ulama, para awliya pada kita. Kat kita ni yang jadi masalah ni, pasal kita tak pergi belajar. Tambah pula kita ni satu budaya khasnya kita orang Malaysia, bahkan satu dunia ada budaya macam ni. Bila mak bapak Islam, kita dah dapat Islam, kita rasa lega dan memada dengan Islam yang kita ada, sedangkan kita bodoh dengan Islam. Kasar sikit lah bahasa tu kan. Ini memang trend satu dunia. Memang syaitan dah berjaya menipu daya kita. Prinsip menuntut ilmu ni macam ni. Dia bagi kita hayal, steam, lena, tidur, kenyang kan. Untuk kita rasa apa yang ada kat kita ni dah cukup. Mudah-mudahan taklah pelihara kita semua. Dengan kita pergi belajar, ambil faham betul-betul apa yang diajar oleh Nabi SAW pada kita. Khasnya macam mana nak melalui kehidupan ni supaya benar-benar boleh rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Dan kenal sungguh Allah Ta'ala lah. Dia saya pemberi mudarat, pemberi manfaat. Khasnya atas kita nak bercara bab tawasul ni, mesti faham akidah sangat jelas. Siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Pasal dia melalui proses hukum sabak musabak. Bahkan kalau kita tak sebut bab tawasul pun, bab proses sabak musabak pun, kalau kita tak belajar akidah, tak payah pergi bab tawasul. Bab biasa ni, kita buat peraturan hukum adat ni pun, lapar makan, dahaga minum air, sihat makan ubat, tambahlah ni nak cucuk vaksin, nampak lah. Gedik-gedik nak kena cucuk vaksin. Seolah-olah vaksin tu lah penawar, sedangkan yang mati sebab vaksin ramai dah bunyi. Dan vaksin tu sebenarnya dia virus, dia bukan ubat. Dia adalah kaedah untuk badan kenal virus sebelum virus betul datang. Saya syarah lagi panjang pula kan. Tapi nak kata orang duk faham, dia tak faham dia akidah. Kaedah kita dalam agama diajar al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita berpantang lebih baik daripada berubat. Dah sakit berubat berbanding dengan sebelum jadi berpantang bagus lagi. Antara berpantang tu tak ambil vaksin, sikit ke sana. Ambil vaksin bukan berpantang, bukan istilahnya mencegah sebelum kena. Dia bukan mencegah, bahkan dia membawa virus di tempat wabak. Kita yang tak ada wabak ambil virus tempat wabak, bawa keluar ke tempat tak ada wabak. Faham saya cakap apa? Pasal virus ni kalau ikut kajian-kajian saya, dia kata yang bila dibuat vaksin ni, dia ambil protein, dia ambil kulit dia ambil cengkerang dia, ataupun dia ambil dia punya spikes, dia punya apa, macam duri-duri kat kaki dia tu. Yang tu adalah benda yang dia ambil dalam formulasi dia untuk dimasukkan dalam badan kita. Pula tu dengan kadaran tu dia mesti hidup, badan boleh kenal. Adalah proses-proses dia. Vaksin dulu macam ni lah. Inilah vaksin. Jadi maksudnya ambil kuman masuk dalam badan. Jadi dia bukan mencegah, dia cari penyakit. Faham saya cakap apa? Faham kan? Saya pernah kelahi dengan doktor bab ni. Dia kata kita mencegah lebih baik daripada kita berubat. Saya kata doktor, yang ni bukan mencegah. Yang ni adalah ambil penyakit dalam badan, supaya badan kita boleh kenal penyakit, boleh kenal virus tu sebelum virus yang betul datang. Yang ni virus yang telah dilemahkan, ataupun dia ambil protein dia, spike dia, macam bahasa lah dia orang pakai. Saya guna bahasa demo lah tu. Supaya badan ni, yang ni bukan mencegah, yang ni adalah ambil kuman dan tempat wabak masukkan dalam badan kita. Yang ni bukan mencegah. Mencegah ni tak ambil vaksin, itulah mencegah. Tercengang dia tengok. Macam dia tak pernah faham benda tu. Dengan tak tahu, ramai doktor tak faham lah tu. Dia faham vaksin ni ubat. Satu peran liner apa, kadang-kadang tengok mereka letih lah buat kerja. Masa dia memang letih buat kerja, memanglah dia kerah buat kerja. Kadang dia tak tahu dia kerja apa sebenarnya. Sikit ayat-ayat tu kasar sikit, macam nak menunjukkan demo tak cerdik je. Memang ada yang tak cerdik pun. Pasal demo ada yang tak faham pun apa benda tugas yang demo buat. Bila kita sebut agio, dia tak pandai. Bila dia tak pandai, dia kata ini bidang saya, bukan bidang saya ustaz. Saya tak pandai, saya tak tahu nak agio macam mana masalah berubat yang dengan wiqayah. Kata dia prevention is better than cure. Dia cakap tu lah kan, kat orang putih.
Saya kata tu bahasa Inggeris daripada asal bahasa Arab tu, al-wiqayah khairun minal ilaj. Saya syarah kat dia tu. Saya kata saya bukan bidang agama Ustaz, saya tak tahu. Saya nak cari orang agama. Tu yang panggil hari tu, konon nak ada dialog lah. Pasal bunyi orang tu datang tu dia macam ada agama sikit, pakai kepiah, ada janggut. Cerita agama je sikit walaupun dia doktor. Tapi rupanya tak sembang juga bab agama. Sikit situ, lekit situ. Macam mana boleh pergi situ cerita jaga agama, nak pelihara diri kita, khasnya nak jaga agama, macam mana nak hidup zaman lah ni supaya apa saja yang berlaku ni boleh dalam keadaan mengenal Allah Ta'ala, baik ke buruk ke, zaman kena Covid, PKP ke apa seumpamanya, tetap kita dalam keadaan taat. Kita mesti lurus di atas perjalanan syariat, tepat macam mana perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau semak-semak keliling ni, Masya Allah, ni pun tengok lega sikit lah. Jumaat dia bagi ramai, boleh kapasiti masjid. Tu pun kalau ikut banyak lagi kena repair. Saya kata kena repair pasal dulu kita tak pandai nak komplain kan. Tapi sekarang ni tengok, pasal angka memang ibu-ibu dah 4,000 dah satu-satu kes. Tapi yang sembuh pun 3,000, 2,000, ramai sembuh. Kalau kes 4,000 mati 5,000, mati 5,000. Campur-campur kes malam mati 5,000 lah. Ini kes 4,000. Kes 4,000 sembuh 3 orang, mati 50 orang. Tu bala semua Yang ramai-ramai pun ada 20,000, 30,000 ni yang masih tak sembuh, dia akan sembuh. Cuma ambil masa sikit kan. Pasal sembuh ramai. Kalau wabak ni dia tak sembuh, pula tu sembuh tanpa ubat. Pun ada ubat lagi. Pula tu ada pengalaman orang yang dah pergi masuk tempat-tempat yang kena positif ni, Covid ni, bukan ada buat apa, makan tidur, kencing berak, 8 hari balik discharge, pulih sepenuhnya. Kita yang tak ada apa-apa ni, yang negatif ni, macam mana? Jumaat tak boleh, kena PKPB, KPBD, PKP, gerakan terbatas, tak boleh menentang daerah. Jadi yang orang yang kena tu pergi duduk sana relax je, tak ada pakai mask apa pun, makan tidur, sihat. Main kad teruk, saya joget lagi, ada senaman aerobik, habis dengan frontliner semua duk joget. Tengok orang sebar video tu, bukan saya pergi tengok. Ada kerja aku nak pergi tengok tempat-tempat dia. Ni orang yang sibuk kan. Macam tu lah. Nak hilang stres lah, apalah. Ada siap bagi tahniah lagi, bagus, mudahan cepat sembuh. Memang sembuh pun. Tak pergi ubat apa pun. Kalau batuk dia pergi ubat batuk, demam dia pergi ubat demam. Betul, gaduh vaksin buat apa? Vaksin pun dia kata tetap penjarakan sosial mesti dilakukan, hidup dengan norma baru, dan belum tentu boleh tak kena sekali lagi COVID-19. Betul, gaduh beli buat apa? Sikitlah di sana. Saya cakap tu pasal apa? Pasal itu pun keliling kita yang kita boleh ikut taat lagi ni, alhamdulillah. Ada satu perubahan dah, satu bagus dah. Tapi masih belum bagus lagi pasal ada benda yang memang warid datang pada Nabi, kita tak ambil elok. Apa dia? Sembahyang Jumaat kena jaga, mengajian, sembahyang apa-apa. Kita lebih dengar nasihat WHO ni. Cukup saya sebut tu lagi, saya cerita tu ya, saya tak baca kitab. Kadang-kadang geram juga kan, supaya pasal biar orang tahu sikit, itu je kan. Cara lebih-lebih lagi dia block pula Facebook kita. Boleh je hentam apa-apa, tapi tak ada maksud pun. Kita cakap pun kita timun dema doyan, menggolek luka, digolek luka. Sekurang-kurangnya bersuara juga lah kan, jangan tak bersuara langsung. Ramai orang bersuara, tapi ada yang bersuara yang dia orang ada kedudukan, tak wani nak bercakap. Kita ni tak ada kedudukan apa-apa dalam kementerian, dalam kerajaan, cakap je. Orang yang ada kedudukan dalam kementerian ni payah dia nak bercakap, walaupun banyak benda dia tak setuju. Ya, dengar saya sebut. Yang khabar ke kita pun doktor-doktor semua, ahli-ahli pegawai agama. Saya kuat luar tu ada doktor seorang, dia cakap lantang macam ni, habis Facebook dia, YouTube apa semua kena block. Hantar Bukit tu ada seorang doktor muda pada saya lagi, dia doktor. Dia doktor kerajaan anti vaksin.
Kita memang lama dah kan. Okey, nak patut kalau orang faham ni dia kena dia akan tahu apa dia. Sikitlah ke sana. Samalah dalam bab kita ni. Atas kita nak bicara ni bab tawasul. Jadi asal nak sebut bab sabab, jadi asal kita nak bicara ni bab tawasul, bab penyakit kan, bab ubat. Memang yang memberi menyembuh Allah Taala. Kita ada peraturan sabab musabab. Antaranya sebut tadi al-wiqayah khairun minal ilaj. Panjang syarahannya kalau nak cerita tu saja. Tu yang menyambil tu saya sebut bab COVID apa. Atas kita bicara ni sama jugalah. Bila ada orang tak faham masalah tawasul, khasnya masalah tawasul sebut nama Rasulullah, panggil Rasulullah, seru Rasulullah, ya Rasulullah. Pasal pahaman-pahaman Cik Wahab tu, Cik B tu lah kan, Cik B, Cik Wahabi, saya guna bahasa itulah, Pak Wahab ni dia pantang dengar ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Nur Allah. Hak tu dia pantang sungguh. Kalau ada nasyid-nasyid ke bunyi ya Nabi Allah, ya Hasan, ya Husain, ya Umar, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israel. Dengar hak tu, dia syirik terus syirik terus, tak ada ampun maaf lah. Itu pahaman dia malah. Yang ni yang terus yang kita nak sebut, itu ada kita bicara dah sikit sebanyak. Dia nak kata nasihat macam ni, anak-anak yang dikasihi, dengarlah molek-molek. Saya tukang baca je sikit hurai gitulah. Adalah warak mana ni yang dia orang tak mau panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata dia ni syirik. Pasal panggil makhluk yang telah meninggal dunia. Rasulullah dah meninggal dunia, syirik panggil Rasulullah. Itu kata dia warak tak kena dengan tempatnya, itu membawa juga kepada berbagai-bagai kerugiannya. Bahasa kita kerugian lah, banyak ruginya. Warak tak tentu hala ni, warak tak tentu hala ni yang mana? Tak mau sebut ya Rasulullah, ya Nur Allah, ya Habib Allah, tak boleh, syirik. Ada dia apa? Ni warak tak kena hala. Warak tak makan daging kartel, bagus. Warak tak makan daging ais, makan hanya daging sembelih tempatan, bagus. Warak tak makan mi biskut Cina, duk makan mi biskut Muslim produk pula tu, yang sembahyang, yang jaga, yang taat, tutup aurat. Bagus. Itu bagus. Warak macam tu bagus. Pasal kaedah warak ni dak ma yari buka illa ma yari buka. Tinggalkan apa yang meragukan kau pada apa yang tak meragukan. Tapi warak tak kena gaya sampai membenci langsung, bahkan menyesatkan orang yang duk bernasyid ataupun seumpamanya yang ada menyeru ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Terus hukum syirik ni boleh membawa pada bermacam-macam kerugian. Pertama, ada kalanya kata dia membawa kepada tak sah sembahyang. Pasal apa? Dia orang tak sedar kot Bapak Wahabi ni. Dia duk panggil Rasulullah. Sembahyang seperti mana tinggal baca ayyuhan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Kok demo ni bagi salam macam mana? Assalamualaikum Nabi. Itu kot tak ada ayyuha kot. Ayyuha tu kan ayyuha wahai kan kita terjemah kan. Adalah munada, adalah panggil Nabi. Dia boleh sampai tahap tak sah sembahyang tu. Kok demo ni nak sebut macam mana? Sentap kepala otak ke? Otak sentap. Dia tak faham ayyuhan Nabi tu panggil. Seru Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Baik. Terjemahnya hai Nabi. Dan baca ayyuhan Nabi ni tahu mana? Pada tasyahud akhir. Jadi rukun solat. Dah ada kalanya. Okey, itu satu sudut. Kalau dia orang kata yang ni warid datang, warid datang maksudnya Rasulullah meninggal. Walaupun Rasulullah dah meninggal, sebenarnya mereka tak meninggal. Kita bicara dah dulu. Orang mati syahid pun orang Taala kata wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu duk menyangka orang yang mati dalam sabilillah ni mati, bal ahyaun, bahkan sebenarnya dia orang ni hidup. Kalau orang mati syahid pun hidup, tambah nabi-nabi, tambah rasul, tambah ulul azmi, tambah Nabi SAW. Ada disiplin ilmu dia situ. Jadi walaupun jasad dia mati, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala hidup. Hidup mana? Hidup lah.
Atau dalam alam barzah tu dia ada satu kehidupan yang luar daripada keupayaan kita untuk mikir, tapi dia hidup, boleh pergi ke mana saja tempat dia pergi. Bahkan atas istilah hari tu pun kita bicara, bebasnya mereka duduk alam barzah ni mutlak. Mutlak tu macam mana? Kalau kat dunia ni pun kait kena ada ni, kena PKP tak boleh pergi lah, kena minta surat pun tak munasabah lagi, disuruh patah balik je. Macam tu. Tambah yang tahan tu pegawai, dia kata ini tak kena ni pegawai mana arahan, tengok balai ni. Macam mana boleh bagi lulus ni? Dia halus selalu. Ya, dengar saya buat. Ada orang yang macam tu kena surat dapat kelulusan boleh merentah negeri. Apa tu? Pegawai tahan. Ni macam mana boleh lulus ni? Tengok balai polis cop, siapa sign? Angkat. Halo. Ni macam mana boleh lulus ni? Oh. Apa kerja macam mana? Kena tegur je tu. Kena tegur macam tu. Meratak saya pergi ni. Jadi samalah dalam bab pahaman ni, tak kena, tak faham kan. Benda yang sepatutnya boleh buat, dia kata tak boleh. Satu, bab tak sah solat. Seterusnya, ada kalanya membawa kepada ziarah Nabi SAW dengan tak baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Warid datang oleh Nabi. Warid datang oleh Nabi dan menunjukkan memang Nabi itu bukan ada benda pula, atau bahasa ulama dia bukan khususiat untuk Rasulullah saja. Bahkan dalil Quran sebut tadi masalah orang mati syahid menunjukkan bab orang yang walaupun jasad dah mati tapi sebenarnya di alam barzah mereka hidup, memang bukan khususiat untuk Rasulullah saja. Bahkan atas istilah yang sebut khas Quran tu, yang tu orang mati syahid, mati syahid dalam ma'rakah. Atau bahasa ulama, 4 kumpulan yang memang mereka ni istimewa, macam syuhada ni. Siapa dia? Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin. 4 ni. Salihin, syuhada, siddiqin, para nabi. Sekarang nabi tak ada, pewaris nabi. Siapa yang betul-betul duk pewaris nabi tu, duk tempat tu. Cuma kena-kena lah satu-satu orang tu panjang. Ada 4 kumpulan ni. Mereka ni memang istimewa. Pasal apa? Yang diiktiraf. Bahkan kata orang Ta'ala bukan saja hebat mereka ni orang-orang yang khas orang Ta'ala bagi nikmat. Bahkan kata orang Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik kalau nak buat kawan dengan nikmat ni lah. Jadi kalau kat dunia pun kalau tak soleh, syuhada, siddiqin, pewaris Nabi, kalau tak duduk tempat tu, baik pergi kubur orang soleh, duduk situ. Wa hasuna ulaika rafiqa, berkawan dengan orang macam tu lagi baik walaupun pergi kubur dia. Hidup tak soleh, tak syuhada, tak siddiqin, tambah pewaris Nabi, tidak. Bahkan dia ikut Yahudi, ikut Nasrani. Boh pergi masa itu. Pasal apa? Apa-apa sikit, saya ikut pakar. Pasal apa jarak? Pakar. Pakar dia siapa? WHO. WHO apa? Yahudi Nasrani. Ni ikut Yahudi Nasrani. Bukan salihin. Kawan dengan dema, hati mampus. Mati hati. Pasal apa? Pasal tak ada, pasal dia orang bukan salihin. Bukan pewaris Nabi. Walaupun jadi menteri, walaupun jadi mufti. Sikit, kasar sikit lah ayat tu. Pasal apa? Kalau orang pewaris Nabi bukan cantu panggil dia. Orang pewaris Nabi ni dia boleh buat keputusan, dia sendiri ada kayu ukur untuk menilai. Dia tak perlu tengok WHO. So, WHO ni siapa? Dia buka tengok internet, pergi tengok WHO. Siapa dia WHO ni? Siapa dia orang yang mengepalai WHO ni, siapa? Tak Yahudi Nasrani. Bila dia kata kena penjarakan sosial, kita pun yes. Ini istilahnya ikut Yahudi Nasrani. Syarat Nabi SAW, la tattabi'un sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'u. Kamu akan ikut Yahudi Nasrani ni jengkal-jengkal, hasta. Kalau masuk lubang lubang biawak pada pasir tu pun masuk juga. Masuk sungguh ni. Dia kata jarak. Terus lagi Jumaat. Dia kata gitu. Usah mengaji. Tak ada tengok yang lawan. Ada lawan, tapi banyak tak zahir. Nak kata ada yang lawan, ada.
Tapi yang duduk sebagai ahli-ahli pemerintah ni memang ikut je lah. Macam lembu cucuk hidung, mana berani cakap langsung. Ikut aja. Bahkan semua ayat masuk TV apa, semua menyokong Yahudi Nasrani tu. Dengar elok-elok. Dia orang kata nasihat pakar, nasihat pakar, nasihat pakar. Kaedah kita pakar masih Islam. Masih Islam. Maklumat pun, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu tu binaba'in, bawa maklumat baru. Yang ni bagi arahan. Okey. Sana. Baik. Jadi maklumat yang kita terima, orang yang sepatutnya kita berkawan ni apa? Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka ni lah hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik nak buat kawan. Satu, kalau tengok kat dunia ni tak ada munasabah nak kawan dengan orang hidup. Baik kawan dengan orang mati, pergi kubur orang soleh tu lagi bagus. Iya. Satu ulama-ulama kita buat gitu. Saya pergi ziarah baru ni, tak baru lah kan. Ikut kita punya tok guru kan. Dia pergi ziarah. Ziarah orang hidup suku kan. Antara pergi ziarah orang mati. Semua ziarah kubur. Pergi Iraq, Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, Imam Syahrawardi, ramai nak sebut tak teringat. Ma'ruf Karhi, Musa Al-Kazim, Salma Al-Farisi, pergi. Abu Darda, waktu kat Mesir. Semua pergi orang dah mati lah. Semua pergi makam orang mati. Maksud apa? Makam Sayyidina Ali kat Kufah. Sayyidina Ali, Kufah, Sayyidina Hussein. Jasad dekat Karbala tu. Pergi. Siapa lagi makam-makam yang ada tu, nak sebut nama tak teringat saya. Semua pergi orang mati. Maksud apa? Hak tu dah jamin lah memang orang baik-baik. Yang hidup ni belum tentu, mati belum tak tahu. Kita pun tak tahu lagi. Tapi yang kita pergi ziarah tu, sepakat ulama kata mereka ni adalah mati dalam keadaan soleh, hidup dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan soleh. Memang yang ni ialah hasuna ulaika rafiqa. Nak buat apa tu? Gitu, tawasul lah. Kita tawasul lah tu. Kita tawasul, kita baruk. Kita tawasul macam mana? Perak men. Dulu kami dekat lah Bangga Batu ni kan. Perak men. Fir'aun. Pergi tengok Fir'aun dekat Mesir. Dia orang tawasul juga. Pergi mana ni? Pergi muzium negara. Buat apa? Pergi tengok kereta lembu, pergi tengok ulat sawah, pergi tengok apa? Rangka. Dulu ada, lama saya tak masuk muzium negara, apa bala ke tak tahu. Tengok rangka kereta api, lokomotif yang kepala hitam ni yang berasap tu. Kan? Bisa pergi? Tak bisa pergi. Pergi zoo negara, pergi Taman Abang Rama, Taman Burung, gitu. Buat apa? Pergi zoo Teping, Taman Safari, siap iklan masuk TV. Yang mana salihin yang hasuna ulaika rafiqa ni tak biasa bunyi. Dengar, tak biasa bunyi. Mana ada? Pergi ziarah, bahkan jadi pantang larang pula. Boleh lepas ziarah, lepas bayang raya, mana boleh pergi ziarah kubur. Ni hari gembira, mana boleh duka cita. Macam-macam cerita. Okey, sikit sana. Jadi antara bencana dia, kerugian dia, pergi ziarah Rasulullah tak bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pasal ada ya Rasulullah tu. Selamat atas engkau hai Rasulullah. Yang ni dia sebut atas sekali lalu hujah tu, common sense, common knowledge dia. Jadi kalau dia bagi salam, maksudnya panggil Rasulullah tak ada masalah lah. Rasulullah hidup ke? Rasulullah hidup lagi daripada alam kita ni. Bahkan tu yang ulama guna bahasa, orang macam tu dia lagi hidup daripada dia hidup kat dunia ni. Hidup dunia ni nama dia hidup muqayyad. Orang macam tu hidup dia hidup mutlak. Cuma kita kot tak biasa pergi belajar bab tu. Duk belajar apa? Mitos. Duk belajar mitos. Tak faham sudah. Mitos apa tu? Duk belajar zombie, joker. Apa bala tu. Yang mana hakiki, yang mana duk masih hidup tu tak bicara. Yang memang masih hidup tu macam Nabi Isa tu memang dia tak ada lawan. Dia ada khilaf tu.
Bahkan hak Rasulullah ni mana ada khilaf, memang hidup. Cuma hidup tu bukan hidup jasad, pasal dia wafat dah kan? Wafat dengan cabut nyawa tu memang wafat dah tu, tapi dia hidup dalam alam barzakh tu. Yang tu dia memang tak biasa mengaji, memang berani kata tak biasa mengaji. Kalau biasa mengaji mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah, apa yang telah disepakati disebut oleh mereka, apa dibahas oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, pergi tengoklah. Kita pun bukan kaji telah kitab, kita cakap berdasarkan tutup guru kita, duk ajar kat kita apa dia. Demo ni orang kitab kan, duduk belakang ni kitab bertambah-tambah ni. Timpa kitab pun mampu. Tapi cerita merepek. Saja sebut itu. Kita mana ada pegang kitab Ustaz ni ni Ustaz ni Tapi kita mengaji tunggu Tok Guru. Tok Guru yang cerita satu. Daripada guru-guru salah silah kita sambung. Sambung. Saya kalau salah silah saya belah Patih, ikut jalan cara bertani Tok Ayah Hashim, Ayah Aziz, Ayah Pa, pasal tumbuh tu, pasal tok guru kita ngaji lalu kot tu kan. Ngaji Tuan Haji Ghazali masuk pergi Mekah Pak Dae, masuk ni, sambung salah silah Sayyidina Umar. Tu cengeng gitu. Cengeng gitu, tak jalah bunyi gitu. Apa ni? Baik. Dan ada kalanya kata dia bencana daripada tak mau berpegang atau menghukumkan syirik kepada duk panggil ya Rasulullah ni. Ada kalanya membawa kepada penat letih. Seperti tinggal seru khadam. Khadam suruh menghadirkan hidangan atau makanan. Dia ada orang gaji, mana boleh panggil? Joya, Joya. Tak boleh panggil. Siapa? Mana boleh panggil makhluk? Qul Allah wa idur Rahman, nak panggil Allah Taala mana boleh panggil makhluk? Syirik. Kalau panggil makhluk macam tu, dia kata syirik. Panggil Nabi syirik. Kalau nak kira syirik, panggil makhluk khadam tu lagi syirik daripada panggil Nabi. Siapa lagi yang akan lebih sedar dipanggil antara Rasulullah dengan khadam, dengan orang gaji lah. Jangan salah faham tu. Tu kata jadi letih letih nak panggil tak boleh, maka membawa kepada mengadap dapur sendiri lah. Pandai kat dia bergurau dia. Tutup guru ni kadang dia bergurau sindir-sindir gitu ya. Ambil hang. Kalau saya kasar, ni dia main sindir gitu demikianlah dikatakan. Kita kata macam tu lah. Kalau dia kata ni takkan kita tak boleh panggil, tu boleh panggil lah kalau gitu. Jadi kita nak boleh panggil tak boleh panggil, nak bagi hukum boleh panggil tak boleh panggil, kena tengoklah apa ulama dah cerita mana boleh panggil tak boleh panggil. Jangan duk borong lah. Mula-mula kata tak boleh, mula-mula kata mitos, lepas tu khilaf pula kan kena menggelabah tu. Itu cerita macam lain, ni cerita macam lain. Ya Allah, kalau dia ambil awal-awal lagi dah cerita betul ke senang. Pendeknya mazhab ahli sunnah wal jamaah sah dan boleh bertawasul dengan Nabi SAW pada ketika hidupnya dan kemudian daripada wafatnya. Begitulah juga dengan segala anbiya, semua nabi-nabi yang kat Yaman duk pergi makam Nabi Hud, Nabi Saleh dan juga rasul-rasul yang lain, begitu juga aulia-aulia dan yang saleh. Tu sekurang-kurang pangkat tu saleh. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tengok demo pun pergi ziarah kubur ke. Ada gambar duduk dekat makam Imam Syafi'i. Kantoi. Siapa dia tak tahu. Letak cicak. Terbang ni, kita pijak. Ada ketah mak. Lama kita tak pegang ni, putih dia dah, hitam dah. Tengok apa masalah. Dari risik-risik bagai. Hitam, putih. Dia dua color. Kalau jumpa hitamnya, nanti tak jumpa putih tak? Jadi sekurang-kurang untuk orang yang duduk martabat ni salih. Ni pergi makam Firaun. Pergi kat Mesir tadi apa nama? Piramid. Piramid tu makam kafir. Makam Firaun.
Tapi pergi Mesir lah, mesti pergi mana? Pergi ziarah Firaun kat museum, kena bayar tu. Kami pergi tak? Saya pergi lah masa pergi Mesir tu. Masuk. Allah, semua pakat sakit kepala. Betul apa? Tengok berhala, patung lah. Sorry. Patung semua. Patung. Sampai ada kawan saya kata apa? Dia kata apa? Dalam ni penuh jin kata dia. Rumah kita kalau ada patung seekor pun jin masuk. Jin masuk dalam rumah kalau ada patung satu patung yang istilah mulia lah kan. Bahkan jangan patung gambar pun, walaupun gambar kita ambil ijazah kan daripada kepala, kalau ada sampai pusat yang istilahnya boleh hidup takat tu, malaikat tak masuk, malaikat rahmat tak masuk, malaikat maut masuk, malaikat rahmat tu tak masuk. Jadi kalau macam museum tu, ya Allah, tak tahulah baju utar jin masuk pening, semua pakat pening, semua pakat ni. Betul dia kata nak tengok Firaun boleh, tapi kena bayar, pakat tak mau masuk. Tiket pun pasal pihak pelancong dah, kita dah bayar tu package sekali, tiket tu dia bagi sekali. Kalau tak saja nak masuk, tak masuk. Betul dia buat pergi piramid pula, pergi piramid tu pun kata Allah, ni bukan makam anbiya, makam aghbiya. Makam orang kafir. Tapi pergi ambil makam, pergi ambil gambar dekat Spinik lah, apa bandar nama bala-bala ni, saya nak sebut tak apa nama tu. Ambil gambar dekat tu, tak ada pula dia kata syirik ni. Tapi pergi ambil kat makam, pergi kat kubur jadi syirik. Kelakar kan? Ni kepala otaknya nak kena bagi asah betul ni. Buat balik kat rumah pun gambar apa? Gambar piramid. Berbangga lah tu, ni piramid ni, ambil gambar duduk kat piramid. Kat makam aulia tak boleh syirik. Nanti viral kata dia. Sekejap. Baik, dari segi kaedah ada istilah tawasul yang dibenarkan kat sini. Cuma kaedah kita atau prinsip sama je dengan bab sabab ni. Apa dia? Mana yang dibenarkan tawasul dengan tidak intikadkan memberi bekas dan menidak dan memberi manfaat dan memberi mudarat sekali-kali. Kerana perkara memberi bekas memudarat manfaat itu ketentuan bagi Allah Ta'ala jua. Memang akidah macam tu. Cuma siapa dia yang betul-betul lulus akidah macam ni? Kita terus duk mengaji tauhid siang malam pagi petang duk zikir la ilaha illallah, tok guru duk bancuh hari-hari. Tu pun kita rasa kita duk ghaflah ni. Tuan-tuan saya tak tahulah, saya sebut saya lah. Kita belum lurus hati betul-betul pada Allah Ta'ala yang la dar wa la nafi' illallah. Mulut apa yang lama lah. Sebut pun lah mustaghniyan kulli ma siwa wa muftaqiran ilahi kullu ma adahu illallah. La mawjuda illallah, la maqsuda illallah, la masyhuda illallah, la ma'buda illallah. Faham lama lah. Ngaji pun lama dah, tapi betul-betul nak jatuh hati pada Allah Ta'ala ni, nak kata dengan tak ada salah tu, tak ni. Sentiasa ada kesalahan. Mai daripada ni, bergelah hulu, mai sini ni. Apa, dan semayang asak ni. Nak kata apa? Dia berasa kat kereta, dia ada orang sikit-sikit tu ada kan. Patutnya macam mana? La ilaha illallah. Allah yang subhanallazi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami ni tak ada mampu kuasa apa pun. Sampai ni bi fadlillah, bi rahmatillah. Ni Allah Taala yang kurnia, hadza min fadli rabbi. Untuk ashkur, untuk aku syukur. Pandang dia la ilaha illallah, la mu'ti illallah. Boleh sampai ni siapa? Allah. Nak dapat tauhid tu bukan senang tu. Kita duk kait hati tu ke makhluk. Baik. Itu satu hal. Macam mana pun di atas kita mengaji, siapa yang dibenarkan dalam syarak untuk kita memang pakai hak tu, guna hak tu. Atas kita bicara ni tawassul hak tu yang memang dibenarkan untuk kita tawassul. Boleh ya. Macam mana kita makan, minum, naik kenderaan, pakai baju, buka lampu, buka aircon, buka kipas, naik kereta api, naik kapal terbang, boleh ya, sebab yang dibenarkan. Ada pun memberi mudarat manfaat, memang Allah Taala. Dan adalah tujuan kita, dan atas kita bicara tu tentang beri mudarat manfaat Allah Taala, di atas prinsip tawassul ni pasal apa?
Pasal memang ada nas yang membenarkan. Itu kita jumpa awal-awal dah, wabtaru ilaihil wasilah. Carilah wasilah ke Allah Ta'ala. Memang ke Allah Ta'ala wasilah. Lapar, bagi kenyang. Bukan ya Allah kenyangkan aku, kenyang aku. Tak. Makan bismillah. Pastikan jangan daging kartel. Kalau boleh muslim produk. Makan pun kadar yang dibenarkan. Pula tu dengan cara yang halal. Belian apa, sumpama Allah. Makan sepatutnya yang mana patut kena makan. Makan dengan duduk, makan dengan tangan kanan. Kalau boleh utamakan orang lain makan dulu. Apa-apa semua kena jaga dalam masa yang sama. La ilaha illallah. Kita diajar macam tu. Tujuan kita ialah semata-mata mengambil barakat dengan mereka itu. Macam mana? Ambil nasi pasal dia sabab untuk hilang lapar. Ambil air sabab untuk hilang dahaga. Bahkan bukan air biasa, minum air kopi. Kopi pula bukan biasa, kopi biasa. Kopi apa? Mocha. Kopi apa? Espresso. Double espresso. Lagi buah susu pula. Sampai ada tukang mancuh apa? Barista. Saya pun baru kenal istilah-istilah tu. Tak tidak sebut. Ada kaki kopi punya. Dia orang yang ajar saya. Saya tak tahu nama tu. Saya nak sebut mocha apa tak payah tak berarti podcast saya kenal. Apa saya nak sebut ni? Ambillah sebab dalam pada tu ada lazat dia, ada sedap dia. Kopi macam ni, mocha macam ni, cappuccino macam ni, apa lagi, espresso macam ni, kopi kapung macam ni, kopi ceknah macam ni, kopi cat daun macam ni, kopi kepala tapi tak sah. Tu ca ya. Apa lagi? Nak elak barang, kopi cap songkok okey, kopi cap gantang okey. Yang kopi-kopi okey lah, tak boleh sebut semua, sorry, bukan semua produk sampai kat kita. Yang mana yang tok ca punya tak salah. Jadi kita nak ambil berkat ni mestilah yang produk muslim, orang soleh, orang mukmin, orang muttaqin. Takkan ambil tok ca, tok pak, tok pay. Okey. Kerana mereka itu, jadi nabi-nabi, rasul, aulia, orang soleh ni ialah segala kekasih Allah. Yang kita duk jumpa ni adu Allah, itu masalah dia. Kalau jumpa orang hidup pun semua adu Allah, ada gila pangkat, ada gila politik, ada gila ni, ada gila populariti, ada gila glamour, ada gila macam ni, macam gila dah. Yang kita jumpa ni soleh ni memang kekasih Allah, gila dia dengan Allah Ta'ala, gila dia dengan Rasulullah, hidup mati dia Allah, hidup mati dia dengan Rasulullah. Dan tidak, kata dia, berbezalah pada ketika hidup mereka itu dan kemudian daripada mati mereka itu. Di atas pangkat dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, masih dia hidup dan mati, atas nas yang sabit kat kita, di atas kata tawassul dan ambil berkat ni, tak ada beza. Kalau Pak Wahab, dia beza. Sampai ni pada dia, ada sebagian mereka yang begitu ekstrim, kata Nabi pun dah mati, habis out, tak ada apa-apa dah. Dia belajar akidah kat mana? Akidah dia belajar Nabi siapa yang dia belajar gitu. Kerana tak boleh memberi bekas. Baik. Atas prinsip hidup mati sama mereka itu. Kerana tidak boleh memberi bekas mereka itu mutlakon, sama ada masih hidup masa mati, masa hidup masa mati bukan boleh beri bekas. Jadi kita ambil itu pasal apa? Ambil itu di atas jalan syarak yang membenarkan untuk kita ambil. Untuk ambil itu pun dengan arif la ilaha illallah. Makhluk mesti duduk tempat makhluk. La ilah, makhluk tak duduk tempat ilah sama sekali. Tak mana tak boleh beri mudarat munafaat tu. Yang beri mudarat munafaat Allah jua. Tu yang kalau tak biasa-biasa belajar hingga akidah, wajib taubat dengan ngaji lain. Pasal apa? Yang tu kena pemuntapan betul-betul tu. Mesti kenal sungguh hak tu, faham sungguh hak tu. Tak faham hak tu yang jadi masalah buat akidah ni. Macam kita ni saya duduk sini kan, belakang gambar tu kan. Gambar tu pun ada orang jadi masalah tu. Macam pal tu. Ada orang jadi masalah dah dia. Syirik tak syirik, bid'ah apa dah ni. Benda tak sabit. Kaedah kita selagi ada sandar kat Nabi, benda tu mulia. Cukup tu je.
laqad kana lakum fi Rasulillah, rambut Rasulullah, serban Rasulullah, jubah Rasulullah, selagi sandal Rasulullah, semua mulia. Sekurang-kurangnya tengok tu datang pada kita, ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadilah nak cerita sabit Mi'raj, Isra' Mi'raj ke apa ke, yang pakai joker tu sabit apa? Sabit nas apa? Tak boleh saya isu semasa ada tu saya sebut muntah pergi. Mana sambil-sambil duk larian zombie boleh pula. Baik. Ketika hidup, ketika mati memang tetap tak beri bekas. Sama kita pun, makhluk yang ada keliling kita, makhluk ni sama tak beri bekas, tapi kita disuruh, ada orang yang kita dibenarkan untuk di situ ada istilah berkat, ada orang yang tak dibenarkan pasal di situ ada mudarat. Sabab mudarat tu, bukan hakikat mudarat, namun manfaat tu. Dan kata dia menyebutkan nama-nama bagi yang terpilih itu sebagai sebab yang berlaku adat pada memberi bekas pun. Kata dia bahkan sebut nama-nama yang terpilih ni sebab berlaku adat pada memberi bekas pun. Pada memberi bekas untuk atas nama adat sekalipun salah intikad. Dia atas intikad salah. Atas proses adat kebiasaan tu memang ada. Tapi atas kata intikad tak ada. Tak ada. Tetap memberi mudarat manfaat pada Allah Taala. Allah jua. Jadi kita buat sabab-sabab ni pasal apa? Dia tak Allah perintah, dia tak ada kelulusan syarak membenarkan kita untuk buat sabab tersebut. Itu kita. Seperti kata dia makan minum kita lah, masalah. Sama. Satu saya ngaji bab-bab ni kadang-kadang tak saya bahas panjang-panjang, duk sibuk tawasul pun makan minum tak? Mu cari duit tak? Ada pangkat tak? Ada kerja kerjaan tak? Cuba buang, berhenti kerja kerjaan, jual nasi lemak, agak-agak boleh jamin tak rezeki. Mesti dia berpegang dengan jawatan kerjaan dia, sebulan gaji 5,000, 8,000 dengan allowance apa, boleh sampai 15,000, 16,000. Hak itulah menjamin masa depan dia, betul tak? Berhenti, resign, jual nasi lemak, agak-agak boleh tak sara hidup? Boleh tak? Wabah akidah rupanya ya. La dar wala nafi' ila Allah. Apa pun tak ada. Duk intikad pangkat dia tu besar. Jadi yang tu ke akidah Muslim. Satu saya lah, saya duk mengaji tutup guru kita. Dia boleh buka pondok tak ada iuran, tak ada kerja apa, mengajar apa dia? Rezeki Aku tak fikir tu kata kalau arwah Pak Teh dia sebut kita keluar tubik pada perut mak kita pun tak, mak kita siap dah. Kita tak ada lagi, mak kita ada tak siap dah untuk kita hisap. Dia ajar akidah. Nak kata kita ni makan minum ni bukan sabit kerja kita. Lalu kita nampak kerja kita nampak kerja, tak betul akidah tu. Patutnya macam mana? La ilaha illallah. Kerja ni tak beri bekas, lam yu'asir. Macam mana pun taklah tinggalkan sebab. Ingat tu. Satu nak lalu perjalanan tu, ataupun lalu dengan ambil sebab, ramai orang tu buat betul. Tapi nak pergi akidah ke orang salah, tu masalah. Yang ni nak pergi sebab yang dibenarkan dalam syarak, tu pun tak boleh. Khas atau bicara tawasul. Baik. Makan minum bagi masalah. Dan juga seperti berbagai-bagai berubat. Tubuh vaksin macam tak jadi syirik. Okey vaksin. Tawasul dengan benda mampu. Bahkan benda mudarat. Bahkan kuman yang duduk tempat wabak, ambil buah dalam badan. Tak gila punya kerja tu. Gila tu. Itu saya bangkang. Saya ada alasan. Doktor pun tak boleh bagi jawapan. Kita bagi kat dia argumentasi, kita sebut dalam bentuk macam tu. Saya sebut lama dah benda tu kan. Sampai doktor melengung dia. Saya tak boleh nak bagi jawapan. Kata dia di atas soalan tu. Saya bukan ahli agama. Saya bukan cerita ahli agama pun. Saya nak cerita masalah betul tak. Saya kata vaksin ni ambil kuman penyakit yang tempat wabak, bubuh kita yang tak duduk tempat wabak ambil buah kita. Betul tak? Saya kata. Betul? Kalau itu tak betul lah dengan kaedah kita berubat dengan menggunakan vaksin. Lebih baik tak ambil vaksin. Tapi kerajaan dah wajib kan? Tak semestinya apa kerajaan buat. Kata dia kita kena ikut. Kata dia kerajaan kalau buat mesti maslahat. Mesti ada hikmah dia. Tu dia buat kilang arak, maslahat apa? Dia hatu tak lepas. Dia tak lepas api tu. Dia kata macam ni, saya kepak macam ni. Dia kata macam ni, saya kepak macam ni. Dia kata macam ni, saya kepak macam ni. Dia tak lepas.
Ada dia reti sikit, dia sebut Arab tasarruful imam manutun alal maslah. Saya kata tu masalah sujud sahwi. Imam kita tak tahu dia pasal apa dia sujud sahwi, dia tengok dia sujud sahwi. Buat apa? Ikut. Manutun alal maslah. Tentu dia ada tinggal apa, ada syak apa kan. Sujud ya sahwi. Dan kalau dia sujud sahwi, sujud sahwi. Yang tu lah kaedah tasarruful imam manutun alal maslahah lah. Itu masalah sujud sahwi. Tapi kalau imam naik rakaat kelima, boleh tak naik ke rakaat kelima? Boleh tak? Ini masalah sujud sahwi pasal tak tahu sebab sujud sahwi. Pasal tu lah kena ikut. Boleh? Boleh bang, saya sebut bang? Tapi kalau dia naik rakaat kelima, kita memang tahu rakaat kelima, boleh ikut tak? Tak boleh kata tak tasarruful imam manutun alal maslahah. Mana boleh? Gila kan? Nak cerita tentang gila tu mana? Kalau benda ada salah, mana boleh kata maslahah? Yang ni dia paksa kita untuk kita pun ambil juga sebab ni maslahah. Apa pula? Ni bukan bab sujud sahwi weh. Ini bab rakaat kelima. Tak faham sudah tu. Bahasa dalam tu. Tak faham dalam tu kata cetek punya pasal Dan adalah cakapan orang awam muslimin pada katanya ini ubat menyembuh akan daku. Ni vaksin ni bagus ni, Pfizer ni. Kalau kena ni gagah perkasa kita. Contohlah kan. Dan ini air kata dia memuaskan dahaga akan daku. Ialah ditanggung akan dia atas majas akli. Kan kita belajar ada majas akli itu. Satu saya mengaji tauhid, tutup guru duk ajar majas akli ni. Sampai kita masa saya belajar dulu ada bab, masa tu tak main pondok lagi. Dia sebut majas akli ni. Sampai kita tak mengaji Arab pun macam faham dah majas akli tu. Tutup guru kita dia ambil pelajaran majas akli tu, dia suruh kita faham juga majas akli tu. Tu disebut perah santan tu pun macam mursal bukan macam akli. Hujan ni suburkan pokok, mana lah hujan suburkan pokok? Allah ni subur, hujan ni lalu sabab tu macam akli. Sandarkan ke hujan, tapi hujan tak beri mudarat manfaat sikit pun. Tu ke macam akli. Ni pun kita berdoa ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, unsurna unzur halana wasma' qaulana. Siapa bagi? Allah yang lepaskan kita daripada kesusahan, bukan Rasulullah. Itu apa? Itu istilah, itulah tawassul mana? Yang itu kita sebut kalau ai jin eprit, ai jin, ai mambang tanah, mambang kelabu, itu lain. Itu memang tak dibenarkan untuk kita panggil. Itu lagi beza tu. Kalau minta air sejuk tak apa, minum arak tak boleh, kasbuk tak boleh minta, kena stok tak boleh minta. Tu bandingkan beza dia macam tu. Dan iaitu kata dia majas akli ni ada pelajaran kita dah belajar pun, itu khas bicara bab majas saja, mensandarkan kepada sebab yang beradat. Adat yang ada tu sebut ke adat tu. Saya ni senang ni pasal duk kejarkan kerajaan lama dah. Lepas tu ada caruman KWSP. Lani pun duk masuk ni. 3 tahun lagi boleh ambil Saya minta baru ni tak dapat pasal duk ada caruman masuk. Siapa yang pencaruman dah tinggal 10 tahun tak ada masuk pencaruman, maksudnya dia tak ada kerja. Tu yang dia boleh minta KWSP tu. Tu pun dia tak bayar sekaligus. Dia bayar sikit. Mula-mula dia bagilah 10,000, tu dia bagi 500. Tengoklah berapa kadar yang ada. Kalau duk masuk setiap bulan ni walaupun RM100 dia tak pergi ambil lagi, maksudnya ada kerja, ada pendapatan. Tak faham tu dah, saya sebut baru. Saya jadi KWSP ni. Tu pun baru sembang dengan kawan juga baru ni. Dia duk cerita dia boleh minta air, kata saya pun nak minta ada masuk ke? Saya kata saya ada tempat sekolah Arab tu, istilahnya ada lagi caruman saya, bukan banyak pun 100 apa sebulan. Apa nak sebut, ada lah masuk 100 ke 110 itu. Jadi tak boleh nak minta KWSP lagi. Yang akaun pertama ke akaun kedua tu kan, akaun yang satu habis dah ambil, saya umur 50 dah. Tak faham sudah. Sebab beradat dan memberi bekas itu ialah Allah Ta'ala. Jadi yang beri bekas ni Allah Ta'ala. Sebut adat tu sabab je. Allahumma salli wa sallim. Baik. Jadi atas kita bicara ni lah proses. Jadi nak kata kita buat tawasul apa tawasul wasilah atau tak wasilah ni, prinsip dia selagi mana datang dalam warid syarak membenarkan kita buat perkara tu, buat. Di atas masa yang sama akidah tetap jaga la ilaha illallah la dhar wa la nafi' illallah.
Tu saya sebut tu, pelajaran tu besar, khas kena mengaji akidah. Tak buat faham mengaji lain. Atas kita belajar ni khas untuk bicara masalah. Ada orang yang petikai mengenai panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nur Allah. Bagi salam lah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. Menasyid pula, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibana, ya Habibi. Sampai dia kata syirik. Tak betul. Baik. Jadi ambil pada sahabat dan jalan beradab beri bekal itu ialah sebenarnya Allah Ta'ala perintah atas majas itu ialah Islamnya dan tauhidnya seperti dibicara pada kitab-kitab ilmu ma'ani. Khas ngaji sana. Ma'ani itu khas ngaji ilmu balaghah lah. Khas kita memang belajar dalam ilmu tauhid. Ada bab tu yang hari tu, yang lepas kita belajar khas dah. Khas kita majas akli saja. Satu kena hadam ni elok majas akli tu. Tu kita kalau ni tengok hang sihat je, muda lagi. Sebut muda tu atas jalan adat. Dalam i'tiqad mesti Allah bagi sihat aku. La ilaha. Yang tu kalau mati iman. Kalau macam tu punya akidah. Kita nak bagi dapat iman tu sentiasa ke Allah. Allah apa? Allah dar dan nafi'. Atau pendapat orang yang kata tak boleh zikir Allah tu, tak tahulah dia nak zikir apa tu jumpa saya. Tak boleh nak sebut turun sikit. Kemudian disebut marilah anak-anak perhati kelakuan, mengambil berkat pula dengan bekas-bekas yang soleh. Bak berkat pula kan. Puak-puak tu lagi lah buat berkat ni air jampi lah. Mana ada orang berkat-berkat ni. Minum bekas Tok Guru, air jampi, Patihahu, kata dia dikomersialiskan lah. Baca khatam Quran lah. Pada dia ni semua syirik semua ni. Tak biasa Nabi ajar lah gini-gini. Tak biasa Nabi ajar kan. Mu benci, mu semua benda jadi tak elok. Tengok dulu. Nanti ke depan jumpa situ lah. InsyaAllah. Ada soalan? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.